Di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Indah, Sekolah Kebangsaan Bukit Indah. And untuk selama mana yang saya membesar di sini, alhamdulillah lepas kita dah ambil alih, okey lah. Tapi lepas yang kita jatuh balik lepas hari tu, dah tak ada apa-apa perubahan, betul tak? Alright. So untuk meneruskan lagi anak muda punya bicara ni lah, kita panggil saudara Fadli dari cabang Ampang untuk memberi sepatah kata. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Fadil bin Cik Murad. Dikenali sebagai Fadil. Saya menetap di Taman Tasik Ampang, ya. Saya dijemput untuk bagi ceramah pun sepatah dua kata untuk harapan anak muda. Tuan-tuan, saya mungkin boleh masuk terus gear 2 lah. Berkenaan dengan medan politik yang sedang melanda dalam pilihan umum ke-15 ini, majoriti penambahan pengundian adalah anak muda yang mungkin sekarang ini di atas pagar, teragak-agak sama ada nak undi Pakatan Harapan ke Barisan Nasional ke Perikatan Nasional. Tapi sebenarnya yang anak muda secara kesimpulan yang kita boleh bagi tahu, mereka nak faham apakah politik ini dapat menjamin masa depan mereka. Adakah politik ini dapat memberi platform untuk suara mereka didengari. Anak muda sekarang tertekan kos sara hidup yang meningkat. Berapa ramai anak muda yang masih lagi di pengajian, bila keluar daripada pengajian masih lagi tidak jumpa pekerjaan, masih lagi tidak ada miss job atau best job yang ada dalam pasaran. Sejujurnya saya katakan sewaktu COVID-19, berapa ramai rakyat Malaysia yang diberhentikan, mereka yang penuh dengan komitmennya, mereka yang penuh dengan hutangnya, sampai mengambil jalan pintas untuk membunuh diri. Dan peratusan menunjukkan 100% meningkat pada waktu COVID. 143% angka kematian bunuh diri. Saya nak bagi tahu dekat sini, bila kos sara hidup ni meningkat, rakyat, anak muda seperti saya ni, kita rasa tertekan. Saya mengambil pengajian di Universiti Malaya, saya ambil pengajian Melayu, kesenian Melayu. Saya keluar, sekarang ni saya kerja bukan pasaran saya. Kos yang ditawarkan di universiti langsung tak seimbang dengan kerja yang ada di lapangan. Seperti contoh saya katakan, ada ramai anak muda yang dulu kerja, yang belajar dalam bidang engineering. Bila keluar daripada bidang engineering, akhirnya mereka kerja Grab. Seperti kita masuk dalam universiti itu hanya memenuhi kuota untuk pendidikan tetapi tidak ada jaminan. Ini yang anak muda risaukan. Dan parti mana yang mereka nak undi? Sebab itu kita kena peka. Apakah anak muda seperti saya mengharapkan pimpinan-pimpinan yang ada akan ada satu idea yang dapat mengeluarkan mereka, because we trust in our education, boleh keluarkan kita daripada kemiskinan dan kesusahan. Tapi sekarang ini anak muda yang belajar di universiti, pinjam hutang PTPTN, habis belajar mereka dah ada status hutang. Tapi tak ada kerja, macam mana kita nak keluar? Dan akhirnya perkara ini akan menjadi second option kepada anak muda. Lebih baik aku bekerja daripada aku belajar. Kalau aku belajar, aku keluar tak ada kerja. Jadi kat mana pengharapan, pergantungan? Politik yang ada ini sebagai wadah membawa suara anak muda rakyat Malaysia dibawa di peringkat parlimen untuk diusul dan akhirnya memberi hasil kepada rakyat. Itu sistem politik yang ada. Bukan orang kena faham sistem politik itu adalah parti politik. Itu komponen politik. Itu komponen yang ada dalam parti politik. Dan itulah sebabkan kita tekan kepada anak muda. Kita perlu turun mengundi. Pastikan nanti bila mengundi, bangkah Pakatan Harapan. Kita pastikan supaya negara ini dapat membantu anak muda dan mengurangkan kos pengujaran yang ada. Sebab itulah saya sangat tertarik dengan manifesto Pakatan Harapan. Bila mana dia menekankan, dia mencadangkan mewujudkan beasiswa B40 untuk pelajar. Dan ini bagus. Kenapa? Dia mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman tabung pendidikan. Bila
ada B40 punya beasiswa, akhirnya rakyat yang nak belajar ini tidak perlu memikirkan hutang. Kerana dah ada. Saya ambil ijazah sarjana muda, saya tak dapat kelas pertama, saya dapat 3.4. Saya tak dapat, tapi saya dapat beasiswa, alhamdulillah. Tapi mereka yang meminjam, kalau boleh dapat pun boleh ubah, dekan 3.75 ke atas, alhamdulillah. Tapi bagaimana nasib mereka yang mereka ni kurang tak berapa nak pandai, ataupun mungkin teknikalnya kurang dan sebagainya, tapi lulus, tapi tetap kena bayar hutang, tapi kerja tak ada. Sebab itu saya rasa anak muda yang ada di luar patut bersetuju manifesto untuk mewujudkan beasiswa B40 untuk anak muda itu relevan dan boleh kita percaya, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tekankan berkenaan dengan isu penempatan. Rata-rata di Ampang ini, saya boleh katakan, kita kalau buat survey, harga rumah menggila, 500,000 dan ke atas. Kalau nak buat pinjaman dekat loan, 6-7 ribu baru lepas. Basic gaji 1,500 ke 2,000. Mana maunya? Mana maunya kita nak sara, mana mahu kita nak beli rumah ke macam tu. Sebab itu kita sebagai rakyat dan anak muda, kita nak supaya kerajaan pantau harga rumah, berikan banyak option kepada pembeli kali pertama, berikan mereka ni peluang untuk beli rumah. Jangan sampai harga rumah itu bukan hanya mampu milik, tapi mampu tengok. Yang ada sekarang ni mampu tengok, akhirnya rumah itu jadi macam Menara Highland Tower, terbiar gitu. Dan saya nak bagi tahu juga, perlu diawasi toke-toke, datuk-datuk tak sendiri yang dok beli rumah untuk B40 ni. Ini juga kita perlu buat pengawasan. Anak muda kita tak ada chances, dia orang beli rumah banyak-banyak, akhirnya sewa pada kita dan kita pun sewa dengan harga mahal. Sepatutnya ini yang kawalan perlu buat, dan ini cara mungkin kita sebagai anak muda boleh syorkan kepada Pakatan Harapan. Dan kita boleh bagi tahu anak muda, kamu nak sokong mana Pakatan Harapan, kita ada solusinya. Kamu sokong PN kenapa? Kamu sokong PN kenapa? Kenapa? Kerana Islam pada hokmu. Kamu kena tahu kenapa saya ni tidak memilih Pakatan Harapan. Saya minta maaf, kenapa kita tak pilih Barisan Nasional Perikatan Nasional? Mengapa? Barisan Nasional terang-terang waktu fenomena alam ni, banjir ni, nak buat pilihan untuk apa? Untuk lepaskan diri daripada mahkamah. Perikatan Nasional kononnya bersih dan stabil. Stabil apa? Wakil rakyatnya je pun berlari ke perikatan. Yang PAS pula berlari ke UMNO, Barisan Nasional. Tak stabil pun. Sekarang nak kata menteri ada 70 orang. Besar menteri. Harga barang naik, sayur naik, ikan naik, ayam dulu harga RM6, sekarang dah RM9.80. Baru cakap tadi. Telur, saya tak nak cakap. Telur tak ada. Yang tak ada tu telur ayam, bukan dia. Jadi saya nak kata dekat sini, saiz besar, tapi hasil kepada membantu rakyat tidak ada. Jadi sebab itu yang ini patut kita sisihkan. Yang ketiga berkenaan dengan perjuangan kita dalam Pakatan Harapan. Ingat, jangan sekali-kali kita nak ikut contoh yang tak baik. Ya, saya tengok rakan-rakan saya berada di dalam PAS ni, saya tegur sikit lah. Ya, Islam itu agamanya untuk menyatukan, bukan memecahkan. Islam itu sejahtera. Tapi baru ni kita tahu tulah kan, berkenaan dengan siapa undi selain daripada mereka masuk Melaka. Masuk Melaka tau. Tapi nak kata dekat sini, harapan sebagai anak muda, saya melihat kepada prospek kerjaya, melihat kepada prospek pendidikan, melihat kepada prospek apa yang mereka boleh jadi. Beyond of that, kita nak yang itu seharusnya direalisasikan apabila kita memilih Pakatan Harapan, dan harap perkara ini akan dapat direalisasikan. Dan last sekali, saya tak tahu berapa lama lagi yang datang. Lambat lagi, panjang nak cakap, tak ada modal lagi. Jadi berkenaan dengan YB yang baru ada sekarang ni, yang dah lama kat sini, saya singgung sikit lah. Sebelum ni ada keluar media, Malaysia Insight Malaysia Insight. Dia kata apa? Dia kata, saya dipecat. Pakatan Harapan mempunyai mindset pembangkang. Pakatan Harapan tak ready untuk jadi kerajaan. Pakatan Harapan sekarang ini hanya sibuk nak mengangkat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Weh, kamu bertanding pakai tiket Pakatan Harapan. Kamu letak penyapu pun, aku kali pertama setemu ni, aku sokong penyapu lagi daripada BN. Kamu dah tahu tu.
Sekarang dia nak kata orang Ampang kenal dia. Memanglah kenal sebab parti keadilan bagi ruang pada kau. Ramai lagi nak jadi calon. Dah jadi calon khianat. Betul. Rakyat tak akan lupa. Ya, jasa kamu jasa lah. Ada kamu ada platform, kamu ada ruang. Bolehlah kamu berkhidmat. Sekarang kamu dah tak ada platform. Kamu kata lepas ni kalau kamu menang, kamu boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kamu boleh bekerjasama dengan mana-mana parti kompeten. Kalau tak bersama, nak saman. Ini apa ini? Gila ke apa ni? Gila. Memang gila. Ini gila ni. Sewel. Memang gila. Jujur saya katakan, kalau dia katakan kita tidak ada mindset sebagai kerajaan, kenapa kamu keluar daripada Bersatu? Bersatu tak ada mindset kerajaan tak? Kamu je ada mindset kerajaan. Jenuh lah macam ni, parti bertanding 6 je kat Malaysia ni. Macam mana bentuk kerajaan? Tapi itu yang kita rasa fenomena yang pelik yang ada kat sini. Jadi sebagai anak muda kat sini, kalau tanya feedback pada saya, ya kerja. Sebab itu tanggungjawab kamu, amanah kamu, tugas kamu sebagai wakil rakyat, kamu kena tolong. Tapi pada sisi lain kita melihat, kita sokong kamu sebab kita tahu kita tak nak bersama dengan Najib Razak. Kita tak nak bersama dengan parti-parti korup. Kita tak nak. Dah kamu tak sesuai pula katanya, tak okey, gabung pula bersama dengan UMNO dan PAS. Kamu beri nafas pada bersih tangman lah. Tu dah korup dah tu. Korup ni bila campur, macam mana yang kata kalau kamu kata najis, kamu dalam keadaan bersih. Ni baca najis ni. Balik bersih, kamu sentuh najis budak kecil, najis ringan. Kira kotor ke bersih? Kotor ke bersih tanya tu? Kotor. Dia saya cakap. Kalau betul nak kata bersih dan stabil, tak perlu pun kamu nak beri ruang kepada UMNO untuk bertongkat dan memerintah semula. Dan ini yang saya rasakan jelas kepada anak muda. Kita perlu menang di Ampang. Bukan kita hanya fikir di Ampang. Kita fikir sekali di pusat, kita fikirkan kalau di Ampang saja menang, tak guna kita cita deras, akhirnya tak memberi manfaat pun kepada negara. Sebab kita nak memenangkan Ampang, memberi kredit dan juga memberi mandat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang fully with credit, bercredibility, berintegriti dan juga mempunyai nilai yang lebih baik berbanding dengan 3 calon yang kita tahu siapa. Satu bapa PKP, satu lagi bapa Lembap, satu lagi Anwar Ibrahim. Jadi saya rasa tidak ada calon lain selain daripada Anwar Ibrahim untuk kita bagi. Kita dah bagi 3 kali. Kita dah rasa Tun Mahathir dah bagi dah. Dia kata apa? Manifesto bukan kitab suci. Itu bukan alasannya. Ini yang menyebabkan Pakatan Harapan runtuh. Kenapa? Sebab kita tengok dah manifesto Pakatan Harapan tu, ya Allah, nikmatnya. Tol diturunkan 18%. Lepas tu nak bayar hutang PTPN, kamu gaji 4,000 baru boleh bayar. Dah cantik dah. Gaji minimum kita nak naik kan. Tapi bila kamu kata kitab manifesto bukan kitab suci, akhirnya memberi efek kepada Pakatan Harapan. Kesian kepada politik yang lain. Orang-orang politik yang betul-betul perjuangkan nasib untuk rakyat, tapi disebut kamu cakap itu. Jadi kita katakan sini, yang ini kali ini Pakatan Harapan, wahai anak muda, Pakatan Harapan kali ini bukan ditadbir oleh Tun Mahathir. Dan saya bersyukur bila ada Datuk Seri Anwar dan kawan-kawannya juga seperjuangan tolak bulat-bulat tidak bersama dengan Tun Mahathir. Itu perkara paling bijak sekali pada saya. Ya. Tolak sama dia. Dan kita juga dah merasa pemerintahan di bawah Muhyiddin Yassin atau Mahidin Yassin, dan kita tengok juga berapa banyak dah kabinet dia, scheme of thing dia tu, dia bagi jawatan GNC ini bagai untuk menangkan. Kamu kena tahu menteri satu jawatan, menteri 50,000, 70 menteri, 350. berapa ribu dah kamu buang duit. Rakyat miskin tak ada kerja, bunuh diri. Akhirnya kamu bagi 70 untuk kekalkan kuasa kamu. Dan akhirnya kamu sendiri dapat undi tak percaya. Hilang sokongan majoriti dalam parlimen kerana kamu tak mampu nak memenuhi pemberitaan UMNO dan Barisan Nasional. Itulah bekerjasama lagi dengan UMNO. Dah tahu dah, kena patut. Kerja dengan pengkhianat. Itulah kerja dengan pengkhianat cerita dia. Dan akhir sekali kita dah rasa di bawah pemerintahan Ismail Sabri pun sama. Menteri pun sama maintain, jawatan pun sama maintain, tapi kita sama lagi macam ni. Dan jujur saya katakan, ekonomi kita semakin tenat, rakyat kita semakin sakit ekonominya. Tak wajar kalau ikutkan garisan kemiskinan, gaji-gaji di bandar
2,700 ke bawah miskin bandar. Habis gaji 2,000, 1,500, Lagi tu apa? miskin gila. Ha? Miskin apa? Bapa kedana. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bapa kedana. Ini dah biasa dengar. Dan benda ni betul. Sebab itu saya sebagai anak muda, jujur saya katakan, kalau politik ini kita beri mandat kepada Datuk Seri Anwar, kita tak takut. Dia sendiri pun dah umumkan kalau dia jadi Perdana Menteri, kabinet dikecilkan. Lepas tu gaji dipotongkan. Nak sangat jadi menteri, potong gaji kau. Perdana Menteri dia ambil, tapi dia tak ambil gaji. Bagus, it's a good thing untuk kita. Relevan, realistik, dan pada saya itu sangat membaguskan. Dan saya tak nak kita panjang cerita. Sekarang kita ada lebih kurang 5 hari itu masuk esok, 6 hari itu masuk esok. Jadi untuk kali ini, saya faham mungkin yang ini semuanya ahli. Cuma kita nak sampaikan message kepada mereka-mereka anak muda, mereka yang tak tahu nak undi siapa. Realistik dan realistik, kita bawa figura bernama Datuk Seri Anwar untuk memastikan negara kita pulih ekonomi, bawa balik-balik masuk pelabur, angkat balik ekonomi Malaysia, dan pastikan ringgit kita juga okey dan tak ada masalah lagi, dan supaya pengangguran itu yang melebar itu dapat dikecilkan. Itu hasrat sebagai anak muda, dan kita tak nak tengok lagi episod-episod drama bila tak cukup sokongan, lompat sana lompat sini. Dan sekarang pun anti lompat parti dah diluluskan oleh parlimen. Dan itu pentingnya anak muda. Kalau kamu kata asal tak undi pun tak ada, yang kamu tak undi nanti tu kalau pemimpin dia yang tak bagus, yang bukan yang kita nak bawa idol kita untuk bawa ke parlimen, akhirnya tersangkut sebab kita kalah. Saya tak kisahlah kalau kalah, tapi peratusan untuk mengundi. Biar nak tahu negara kita adalah negara demokrasi, negara untuk memilih pemimpin. Pesta demokrasi yang kita raikan. Dan pastikan mereka turun mengundi dan pasti fikir betul-betul. Sekarang saya tengok dekat Kelantan, dah ada gelombang. Saya tengok dekat Terengganu pun sama, dah ada gelombang. Kita tengok dekat bahagian Johor, ada juga gelombang, tak payah risau. Di Selangor, tu jangan cakap lah, insyaAllah lah. Cuma di Apang, kita kalau betul-betul yang lama tu, dia nak buat jaga, dia tak berkhianat lah. Dia nak jaga dia buat kerja lah sebagainya. Cukup, enough is enough. Kali ini kita pastikan siapa pun dia khianat kita, lawan tetap lawan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatan! 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 Kita boleh. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih saudara.